Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar? Harap semua sihat-sihat belaka di pagi hari Jumaat ni, 4 hari bulan 12 lah. So saya harap semua sihat-sihat belaka lah. Okey, siapa yang tak kenal saya, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami melaksanakan program training dan juga coaching lah untuk pembinaan insan dan juga untuk keusahawanan lah. Okey, biasalah saya buat disclaimer sikit. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada sebagai seorang trainer, dan juga pengalaman yang saya ada lah sebagai seorang trainer, coach dan juga sebagai seorang usahawan lah selama ni lah. Okey, topik kita hari ni ialah membina mindset kita lah supaya mindset kita berkembang. Okey, ini bukan maksud negatif mindset, mindset yang positif. Ini lawan ialah mindset yang fix tu, mindset yang tetap, mindset yang tak nak berkembang. Okey, apa dia mindset yang tak nak berkembang ni? Saya bagi contoh. Belum apa lagi kita kata, oh saya tak boleh buat benda ni lah. Ini satu mindset yang tak nak berkembang, saya tak boleh buat benda ni. Ataupun dia kata, kalau saya buat benda ni saya akan gagal. Ni yang kedua. Betul? Ataupun dia kata, buat apa nak ambil risiko, kan? Benda ni ada risiko tinggi, kan? So ini adalah contoh-contoh mindset yang orang kata fixed off. Dia tak nak berkembang mindset dia. Okey? Ataupun dia kata, saya buat apa nak buat sungguh-sungguh benda ni, sebab kalau saya buat pun mesti gagal, kan? Itu salah satu lagi fixed mindset, kan? Lepas tu dia kata, saya tak bagus lah dalam benda ni, kan? Jadi buat apa saya nak cuba, sebab saya memang tak bagus, kan? Jadi ini ada beberapa contoh yang saya berikan kepada orang yang ada fixed mindset, no? Jadi dia belum apa-apa lagi, kan? Kebanyakannya dia ada rasa ragu-ragu tentang diri dia. Okey? Jadi setiap kali dia nak buat sesuatu benda, dia akan ragu-ragu dan dia tak buat benda tu. Okey? Ini bukan negatif tau. Ini minda yang memang dia tak nak berkembang, tau. Dia sentiasa ada ragu-ragu dalam diri dia. Okey. So macam mana kita nak address benda ni, tau? Macam mana kita nak atasi masalah seseorang yang ada fixed mindset ni? First kali, katalah kita yang ada fixed mindset ni, kalau ada benda-benda ni keluar dalam pemikiran kita, first kali yang kita kena tahu ialah kita kena aware, kita kena sedar yang benda ni sebenarnya akan stop kita daripada kita grow, ataupun kita minda kita daripada berkembang. First kali, maknanya kita kena aware lah. Kita kena tahu yang benda-benda ni adalah satu, orang kata, pemikiran-pemikiran yang tak bagus, yang menyebabkan kita tak akan berkembang. Contohnya katakanlah pemikiran mengatakan, oh saya tak bagus, maka saya tak boleh buat benda ni, kan? Ataupun saya tak ada ilmu, kan? Saya tak pandai, maka saya tak boleh buat benda ni. Ataupun saya, macam saya bagi contoh-contoh tadilah, saya buat apa saya nak cuba, mesti saya gagal punya, kan? Jadi first kali kita kena aware, kan, yang benda ni kita ada dan kita harus tukar benda ni, kan? Okey, sebab apa kita kena aware? So kalau kita tak aware, kita tak tahu benda ni sebagai satu benda yang bermasalah, jadi kita tak akan buat kaedah untuk kita ubah benda ni. Kita tak akan cuba nak ubah. First kali, kita kena aware. Okey, yang kedua, selepas kita aware, apa kita kena buat? Kita kena ubah perspektif pemikiran kita. Okey? Ataupun kita kena lawan statement ni. Okey? Statement ni kita kena lawan, ataupun statement ni kita kena ubah. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita kata, oh benda ni saya akan gagal lah kalau saya buat, kan? Saya akan gagal kalau saya buat. Jadi kita kena lawan statement ni, kita kena ubah perspektif statement ni. Kita tanya diri kita, kalau saya, betul ke saya akan gagal buat benda ni? Sebab saya tak cuba lagi, kan? Jadi kalau bila kita rasa macam, oh saya akan gagal, bila buat apa saya nak buat, saya akan gagal punya buat benda ni, kan? Jadi kita lawan statement ni dengan kita ubah perspektif. Kita kata, betul ke saya akan gagal kalau saya buat benda ni?
Dia kita ubah perspektif kita. Okay. Okay. Kalau kita kata kita tak, macam kita kata kita tak boleh buat benda ni, betul ke kita akan gagal? Kalau kita tak cuba, boleh ke kita? Kalau kita tak cuba, boleh tahu kita tahu kan kita akan gagal dalam kita punya benda ni. Okey. Okey, yang kedua, contohnya, kalau kita kata kalau timbul satu pemikiran dalam diri kita mengatakan, oh, saya tak nak ambil risiko lah dalam apa tu benda ni kan. Sekarang ni kita lawan perspektif ni. Kita kata pada diri kita, semua benda dalam dunia ni ada risiko. Hatta kalau kita nak lintas jalan pun ada risiko. Tapi kalau kita tak, kalau kita tahu benda tu ada risiko, kita buatlah analisa supaya risiko-risiko ni kita dapat atasi. Jadi sekurang-kurangnya kita kembangkan minda kita. Sebab kalau kita straight away kata, oh, saya tak nak buat benda ni sebab dia ada risiko tinggi, jadi automatically kita tak kembangkan minda kita sekali untuk memikirkan apa risiko-risiko yang ada dan macam mana kita nak atasi risiko-risiko tersebut. Ini dikatakan minda yang sempit. Dia tak nak kembangkan minda dia. Jadi kita lawan minda ni dengan bagi satu perspektif lain, dengan menanya. Contoh tadi kalau kita kata, oh, risiko dia tinggi, buat apa kita nak buat kan? Jadi kita analisa risiko-risiko tu, apa yang ada risiko yang ada tu, maka kita kawal risiko tu daripada kita kenal pasti risiko yang ada. Lepas tu kita kawal risiko tu supaya benda tu tak buat. Okey, itu kawal risiko. Okey, satu lagi. Kalau misalnya kita kata, oh, okey, saya ni tak bagus dalam benda ni, ataupun saya tak pandai dalam perkara ni kan. Jadi macam mana kita nak tukar perspektif tak bagus ataupun tak pandai dalam benda ni? Jadi kita kenalah kata pada diri kita, setiap orang kena belajar daripada kesilapan kan. Maknanya mungkin mula-mula dia tak pandai, tapi oleh kerana dia cuba juga buat, maka lama-lama dia akan pandai lah kan. Jadi itu maksud saya, kita ubah perspektif minda kita daripada pemikiran sempit kepada pemikiran yang berkembang kan. Maknanya kalau kita kata, oh, saya tak pandai ataupun saya tak bagus, maka kalau kita tak cuba ataupun kita tak belajar buat benda tu, macam mana kita nak jadi pandai kan? Jadi untuk kita pandai buat benda tu, kita kenalah belajar supaya kita boleh pandai buat benda tu. Kalau kita tak nak belajar, maka sampai bila-bila kita takkan pandai. Jadi maksud itu maksudnya kita nak ubah pemikiran kita daripada pemikiran yang sempit kepada satu pemikiran yang berkembang. Automatically bila kita berfikir macam ni, pemikiran kita berkembang, maka kita akan belajar. Benda yang baru pun kita akan belajar. Benda yang susah, kita akan cuba belajar. Especially hari ni nak belajar senang. Tak perlu masuk sekolah, tak perlu latihan kursus. Kita boleh cari ilmu online mudah. Kita Google je, kita boleh cari ilmu online. Jadi sebenarnya kalau kita tak belajar, sampai bila kita nak pandai? Okey? Dan satu lagi contoh, kata banyak orang buat statement ni, kalau kita buat apa, kita nak cuba. Kalau kita cuba mesti kita gagal. Ini satu statement yang selalu orang buat kan. Dia kata buat apa kita cuba, kalau kita cuba dah tentu kita gagal. Jadi kita lawan statement dia dengan satu perspektif baru kan. Maknanya macam mana kita lawan banyak-banyak kita lawan statement dia dengan perspektif baru. Kita katalah, oh, kalau saya cuba dan saya gagal, sekurang-kurangnya saya dah cuba kan, saya dah cuba. Tapi kalau saya tak cuba dan saya tak tahu, kalau saya tak cuba, maka sebenarnya saya lah orang yang memang kata tak ada maruah, sebab saya tak berani cuba. Saya seorang penakut kan. Masa saya tak berani cuba, masa saya orang penakut. Tapi kalau saya cuba juga dan saya gagal, sekurang-kurangnya saya cuba. Dan bila saya gagal, saya jadikan itu sebagai satu pengajaran. Macam mana saya nak atasi supaya kegagalan tu tak berubah, tak berlaku lagi. Tapi lagi elok daripada langsung saya tak cuba. Kalau saya tak cuba, maknanya saya awal-awal saya dah surrender, maka saya penakut kan. Macam contoh ada orang kata, kalau kita buat apa, kita nak panjat bukit ataupun nak kita panjat gunung, baik kita duduk bawah lah, confirm kita tak boleh nak atas gunung, confirm kita tak sampai ke atas, contohnya lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita cuba juga, pemikiran kita tukar. Kalau kita kata, oh, baik saya cuba juga nak panjat bukit, kalau saya tak sampai pun saya cuba juga, sekurang-kurangnya maruah saya ada, saya telah cuba, daripada saya tak cuba langsung, duduk kat bawah je
saya tak buat apa-apa. Jadi kita lawan perspektif minda kita ni supaya minda kita boleh berkembang. Jadi benda ni penting dalam kita punya kehidupan. Kita kena, sebab kata-kata ni selalu kadang-kadang akan keluar dalam pemikiran kita dan dia akan timbulkan keraguan daripada dalam pemikiran kita supaya kita tak nak buat apa yang kita patut buat. Jadi bila kita tak nak buat, sebab segala tindakan yang ada pada hari ini yang berlaku pada diri kita semua berasaskan kepada pemikiran kita. Kalau kita tak berfikir nak buat benda tu terus, benda tu tak akan jadi. Kan? Lainlah kalau benda-benda yang memang unconscious, macam kita kita bernafas, itu unconscious, kita akan buat secara automatically nak bernafas ni kan. Tapi ada benda-benda tertentu kita kena fikir. Kalau kita kena buat keputusan untuk kita fikir, kita akan kenalah pemikiran kita kenalah berkembang. Okey, itu sajalah saya punya perkongsian pagi ni. Jadi mudah-mudahan bagi sesiapa yang tengok video ni bolehlah berkongsi dengan rakan-rakan yang tak tengok video ni. Jadi itu je dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.